Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua duduk di rumah, kekalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, iaitu mengekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Dah ada buku nota ke tu? Dah ada pen ke? Nak tulis poin-poin utama yang akan cikgu berikan kepada kita? Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita di studio pada hari ini Cikgu Siti Nur Faridah binti Hassan. Cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini bagi untuk mengongsikan tips kepada murid-murid kita di rumah bagaimana untuk menjawab soalan bagi kertas 1 menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Baik cikgu. Tanpa buang masa lagi, untuk segmen yang pertama ini, apa yang akan cikgu kongsikan? Persilakan cikgu. Okey, baik. Pertama sekali, untuk segmen pertama, saya akan kongsikan tentang format pentaksiran untuk subjek MPV, MPPPU. Okey. Teruskan ya? Silakan cikgu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita masuk kepada Sukses SPM 2021 Pecutan di bawah mata pelajaran MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Jadi boleh diringkaskan sebab terlampau panjang kan? Okey, jadi ringkaskan MPV MPPPU. Okey, dan kertas 1 kod subjek kita adalah 7108 Palang 1. Okey, kita terus ya. Okey, ini adalah contoh format pentaksiran untuk subjek kita MPV MPPPU. Okey, kod subjek 7108. Okey, perkara kita ada kertas 1 dan juga kertas 2 di mana kalau kita nampak dekat sini kertas 2 adalah pentaksiran kompetensi di mana murid-murid telah melakukan amali semasa sesi persekolahan. Okey, ada 4 modul yang perlu pelajar penuhi untuk mendapatkan 60% daripada aspek wajaran. Okey, so kita lupakan kertas 2, hari ini kita nak pergi kepada kertas 1. Okey, so kertas 1 jenis instrumen adalah ujian bertulis merujuk kepada peperiksaan SPM kita nantilah. Okey, kemudian jenis item adalah bahagian A dan bahagian B di mana wajarannya adalah 40%. Okey, so kita nak skor 40% ni lah. Hari ni 40%. Hari ni 40%. Jangan fikir yang lain. Okey, so kertas 1 campur dengan kertas 2 dia akan membawa kepada jumlah markah 100% dan jika murid dapat keseluruhan markah ni akan membawa kepada grade A+. Okey. Baik cikgu, saya ada satu soalan lah cikgu. Okey. Jika murid sudah menyelesaikan menjawab soalan kertas 2 tapi tak menjawab kertas 1, sebab tak hadir lah pula cikgu. 60 markah tu mungkin dia dah rasa dah boleh dapat dah. 40 markah tu dia tak hadir. Macam mana cikgu? Okey, jangan salah langkah. Okey, jika murid tidak hadir untuk kertas 1, nanti dekat slip peperiksaan akan tertera T. T tak hadir. Jadi sia-sialah. Sayang 1000 kali sayang. Jadi jangan tak hadir. Okey? Okey, kita sambung ya. Baik cikgu. Okey, ini adalah kertas MPV. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam di mana ada 2 bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, kita pergi dulu kepada bahagian A. Bilangan soalan ada 15 soalan dan murid mesti menjawab ke semua soalan. Okey, manakala bahagian B ada 4 soalan pun sama. Murid mesti menjawab semua pilihan. Tak ada ni nak jawab ni tak nak atau tak boleh. Semua kena jawab. Okey, kemudian markah untuk bahagian A adalah 60 markah. Okey, banyak. Okey, kemudian bahagian B pula adalah 40 markah. Ini adalah masa yang dicadangkan untuk bahagian A 45 minit. Okey, kenapa 45 minit? Sebab bahagian A adalah soalan aras rendah dan juga sederhana.
Okey, manakala bahagian B 75 minit kerana soalan itu adalah soalan yang aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey, untuk bahagian A, konstruk yang diuji adalah mengingat dan memahami. Kemudian bahagian B pula adalah kemahiran mengaplikasi dan juga kemahiran menganalisis. Okey. Kemudian aras kesukaran dia adalah mengikut nisbah rendah, sederhana dan tinggi, 5:3:2. Maka dekat sini kalau murid nampak bilangan soalan yang melibatkan aras rendah lebih banyak. Jadi inilah peluang kita untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Oh, maknanya tak ada sebab lah nak gagal cikgu sebab aras rendah tu banyak. Betul. Okey. So kandungan yang diuji adalah meliputi semua subtopik pembelajaran tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Okey, kita terus ya. Silakan cikgu. Okey, ini adalah cadangan untuk kita mendapatkan keputusan yang cemerlang. Masa ni lah kita nak membanggakan ibu bapa kita kan? Betul cikgu. Okey. So, macam saya kata tadi, kod 71082 adalah 60%, manakala kertas 1 40%. Okey, katakanlah rasanya nak bagi mak ayah bangga ni. Saya nak dapat 91. Saya nak A+. Okey, so A+, markah adalah 91% ke atas. Okey. Di sini saya menganggap murid-murid tu telah mendapat 55% untuk kertas 2. Jadi ada sikit lagi nak kena usaha untuk dapatkan A+. Okey. Jadi dekat sini saya mencadangkan bahagian A, murid mesti mendapat 55 markah. Okey. So daripada 55 markah ni ada 5 lah salah. Okey. Kemudian bahagian B 35 markah. Okey. Dan dinisbahkan dengan 40 dia akan membawa kepada 36%. Okey, tak nak lah A, tak nak A+, tak nak. Cukup lah kalau saya nak A- je, cukup. Katakan, okey, katakan. Jadi dekat sini, masih anggapan yang sama, kertas 2 55%. Jadi apa yang murid kena buat, bahagian A, dapatkan sekurang-kurangnya 30 markah sahaja. Okey, maknanya 30 salah. Okey, pejam mata 30 markah. Tapi kalau boleh, cubalah dengan sebaik-baiknya. Okey, kemudian bahagian B 10 markah dan akan membawa kepada daripada 40% tadi, murid akan dapat 16% dan akan menghasilkan A-, A tolak. Saya rasa murid kalau di rumah tu bukan setakat A- cikgu, A+ pun mereka boleh dapat. Baik cikgu, dah selepas ini kita nak dengarkan tips daripada cikgu bagaimana kita nak menjawab soalan kertas 1 daripada mata pelajaran ini. Baik, tapi sebelum itu murid-murid jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pejutan. Hari ini kita nak ambil tips daripada cikgu macam mana nak menjawab dalam mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara bagi kertas 1. Murid-murid dah bersedia ke? Dah bersedia. Baik cikgu. Untuk bahagian A cikgu, mungkin ada tips yang cikgu nak kongsikan kepada murid-murid kita di rumah sana. Silakan. Okey, tentu ada. Okey, kita sambung pada bahagian A ya. Okey, untuk bahagian A, bilangan soalan ada 15 soalan. Okey, dan membawa markah kepada 60 markah dan cadangan masa adalah 45 minit. Okey, dan konstruk yang diuji adalah mengingat dan juga memahami. Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang pertama. Okey, kalau nampak dekat sini, okey, ada rajah gambar penyaman udara yang pelbagai dan arahan soalan, okey, kita refer kepada arahan soalan lah. Nyatakan nama penyaman udara berikut dalam ruang yang disediakan. Okey, ini adalah contoh-contoh jawapan murid. Okey, kita tengok kepada satu Roman. Okey, penyaman udara jenis ceiling. Murid jawab. Okey, nama sebenar dia adalah penyaman udara pisah jenis kaset. So, kalau murid salah jawab, memang totally satu markah dah hilang. Okey. Kita tengok pula kepada dua Roman jenis lantai. Nama sebenarnya adalah penyaman udara pisah jenis lantai. Tapi jika murid menjawab jenis lantai sahaja, ini adalah dia punya kata kunci. So, automatik murid akan mendapat markah. Macam tu. Okey, yang ketiga pula, murid jawab penyaman udara je. Nak selamat hidup kan? Contoh. Okey. So penyaman udara ni dia tak spesifik nama dia. Jadi dekat sini murid tidak akan mendapat sebarang markah. Okey, dan akhir sekali ini adalah contoh jawapan murid yang cemerlang sebab nama penuh penyaman udara pisah jenis dinding. Okey. So kalau murid dapat macam ni boleh dapat 2 markah sahaja. Okey, ini
Seterusnya, ini adalah contoh-contoh jawapan murid yang akan mendapat markah penuh. Okey, penyambat udara pisah jenis kaset. Okey, kemudian yang kedua, penyambat udara pisah jenis lantai. Yang ketiga, penyambat udara jenis tingkap. Dan akhir sekali, penyambat udara pisah jenis dinding. Automatik, murid akan mendapat 4 markah. Okey, kita boleh terus? Isi tempat kosong cikgu Ya. Okey, boleh kita terus lagi cikgu. Okey, kita terus soalan contoh yang kedua. Okey. Kalau nampak dekat sini, A adalah pemotong tiup kuprum dan B adalah gergaji besi. Okey. Jadi, murid mesti membaca arahan soalan. Padankan alat pemotongan itu dengan kegunaannya dengan menulis A atau B dalam ruang yang disediakan. Okey. So, kalau kita nampak ruang yang disediakan di sinilah. Okey. Tapi, kadang-kadang ada murid yang tak faham arahan mungkin ataupun tersilap pandang. Okey. Dia pergi bagi jawapan dekat bahagian hujung penyataan. Okey, so ditulis dekat sini. Jawapan betul. Dapat markah tak? Dapat tak? Tak tahu lah, tengoklah dapat cikgu yang baik macam ni boleh lah kot. Amin. Okey, kalau ikutkan arahan soalan dalam ruang yang disediakan. Jadi, murid tidak mendapat sebarang markah. Sayangnya kan? Betul. Kat sini ada 2 markah. Okey, murid jawab, okey nak letak kat hujung lah cikgu, dekat hujung. Hujung kotak kan? Boleh tak? Pun sama, masih tidak mendapat sebarang markah. Okey, jadi jawapan yang tepat adalah menulis di ruang yang disediakan. Okey, so dekat sini murid akan dapat 2 markah. Okey, kita terus. Okey, ini juga adalah antara bentuk-bentuk soalan bahagian A. Nyatakan 5 agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan membantu usahawan. 5 markah, sikit ke banyak? Banyak cikgu. Banyak kan? Okey, jadi dekat sini, 1 markah adalah untuk 1 fakta. Jadi bila 5 markah, mesti ada 5 fakta. Okey. Lepas tu pula, 5 agensi, murid ni dia pula bagi pula jawapan. Yang simple-simple je semua kan? Contoh, kalau murid nampak dekat sini, MARA, PKEN, SIRIM, Udah Holding Berhad, InScan. Dapat markah tak? Dapat markah ke tidak? Jawapannya boleh mendapat Buat singkatan pun boleh cikgu Boleh. Sebab macam contohnya MARA. MARA memang kita tahu MARA adalah Majlis Amanah Rakyat kan? Sama juga dengan yang lain. Okey, tapi yang paling baik adalah murid memberikan jawapan yang penuh. Inilah yang paling digalakkan sebenarnya. Okey, jadi Majlis Amanah Rakyat dalam kurungan MARA ini akan menyebabkan persepsi pemeriksa akan mengatakan macam, wow, hebatnya budak ni. Ni budak pandai ni. Ni budak pandai ni, mesti boleh dapat markah penuh kan? Jadi dekat situ dia akan membawa emosinya ke seterus jawapan kan, macam tu. Okey. Okey, kita pergi soalan contoh seterusnya. Okey, Rajah menunjukkan kerja seal forcing yang telah siap. Okey, arahan soalan dia menyuruh murid supaya menandakan right bagi langkah kerja seal forcing yang betul dan pangkah yang salah dalam petak yang disediakan. Okey, jadi dekat sini murid pun mesti membaca setiap penyataan dan fahami apakah isi penyataan berikut. Okey, jadi katakan contoh murid baca, memakai Google betul, menggunakan bahan laku betul. Semua jawapan dia betul kan? Tapi arahan soalan adalah menandakan right bagi penyataan yang betul dan pangkah bagi yang salah. Macam ikut tak? Ikut tak macam tu kan? Jadi macam semua betul. Takkanlah semua betul kan? Jadi ini adalah tidak digalakkan. Okey. Sama juga kita pergi contoh seterusnya. Katakan soalan yang sama tapi murid bagi jawapan semua salah. Tak naklah fikir, letaklah semua salah. Contoh kan? Contoh. Okey. Jadi dekat sini pun sama juga, murid tidak digalakkan memberikan jawapan seperti ini. Okey. Seterusnya, wah banyaknya. Okey, seterusnya soalan yang sama juga. Okey, tapi murid bagi jawapan letak dekat jawapan hujung penyataan. Contohnya memakai Google, menggunakan bahan laku. Okey, kemudian dia letakkan jawapan di hujung penyataan. Boleh dapat markah tak? Rasa tak boleh lah cikgu. Tak boleh kan, sebab memang arahan soalan dalam petak yang disediakan. Okey, jadi automatik murid tidak akan dapat sebarang markah. Rugi. Berapa markah rugi? 5 markah cikgu. 5 markah. Untuk pengetahuan murid, 1 markah tu membawa kepada 0.4%. Umpama macam 1 salah, 40 sen kurang. 2 salah, 80 sen kurang. Macam tu lah. Okey. Okey, jadi yang terbaik, murid perlu menyediakan ruang jawapan, menulis jawapan di ruang yang disediakan. Automatik murid akan mendapat 5 markah. Okey, cemerlang di situ. Baik. Okey, kita terus ya. Boleh cikgu?
Okey. Okey, seterusnya soalan contoh. Okey. Gelung penyejat didapati kotor dan berhabuk, gelung penyejat perlu diservis. Okey, jadi bila dapat arahan soalan macam ni, murid kena pastikan menandakan kata kunci kehendak soalan. Okey, apakah kerja yang terlibat? Contoh dekat sini, diservis. Okey, kemudian sama juga arahan, tanda raid bagi penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah bagi kerja menservis dalam petak yang disediakan. Okey, jadi dekat sini, okey, kalau kita tengok dekat sini kan, okey, tutup pendawaian betul. Sembuhkan bahan pendingin ke permukaan penyejat yang hendak dibersihkan. Salah. Okey, kadang-kadang murid dia terlampau confident. Jangan terlampau confident. Berhati-hati semasa menjawab soalan. Okey, sebenarnya kalau kita baca sekali lalu, nampak ayat tu macam betul. Sembuhkan bahan pendingin ke permukaan penyejat yang hendak dibersihkan. Tapi sebenarnya jawapan yang betul, sembuhkan bahan kimia. Dia tukar satu perkataan sahaja. Keliru lah cikgu. Jadi dekat situ murid macam bila dia baca sekali lalu macam betul lah, terus. Jangan yakin sangat macam tu. Okey. Sama juga dengan penyataan yang keempat, luruskan sirip penyejat dengan menggunakan pelayar gabung. Sirip penyejat tahu kan dekat bahagian penyaman udara kita ada sirip. Pelayar gabung tu untuk apa ya? Saya rasa untuk memegang dan memotong wayar. Betul ke cikgu? Betul. Okey, takkanlah kita nak pakai pelayar gabung, takkan kita nak potong sirip pula kan? Jadi itu adalah kegunaan alat yang salah. Okey. Jadi dekat sini apa yang saya nak tekankan, kita mesti berhati-hati dengan pernyataan yang seakan benar tapi sebenarnya salah. Okey, ada trik dekat situ. Okey. Jadi dekat sini kita tengok soalan seterusnya. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja menguji pelindung beban lampau. Okey, arahan soalan, susun langkah kerja supaya mengikut urutan dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, dalam ruang jawapan. Okey, tapi dengan kehebatan anak murid yang ada, dia memberikan jawapan A, B, C, D dan E. Memanglah jawapan tu betul kalau ikut turutan, tapi boleh dapat markah tak? Rasa taklah cikgu sebab tak mengikut arahan yang diberikan. Aiman memang boleh menjadi pelajar yang cemerlang. Terima kasih cikgu. Okey, jadi dekat sini automatik murid memang tidak akan mendapat sebarang markah. Okey, rugilah 5 markah, kan? Okey, jadi apa yang menyebabkan salah? Sebabnya okey, arahan soalan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi jangan buat kesalahan yang mudah. Okey? Okey. Kita pergi, okey, ini adalah contoh jawapan yang betul. Kita baca dan susun semula pernyataan. Okey, kita pergi kepada perkara yang perlu dititik beratkan dalam bahagian A. Okey, yang pertama sekali, murid mesti mengenal pasti kehendak soalan. Okey, ingatlah macam saya kata tadi, kalau soalan tu suruh menyatakan, katakan sediakan 5 markah. Jadi maknanya murid perlu menyediakan 5 fakta. Okey, ataupun soalan suruh tanda raid dan pangkah. Jadi murid janganlah buat kenyataan yang lain pula macam tu. Okey, ataupun susun 1, 2, 3, 4 dan 5. Murid pergi jawab A, B, C dan E. Maksudnya itu automatik memang salah. Okey, yang kedua, tulis jawapan di ruang yang disediakan. Okey, yang ketiga, ingat 1 markah untuk setiap jawapan dan 1 markah tu membawa kepada 0.4%. Ingat 40 sen. Ingat 40 sen. 40 sen je kau? Satu salah, 40 sen buang. Dua salah, 80 sen boleh beli kurang. kuih tu. Macam tu kan. Okey. Jadi seterusnya, pastikan murid faham tentang pernyataan yang diberikan. Okey. Kemudian akhir sekali cadangan skor 40 markah ke atas. Maksudnya murid perlu cuba sekurang-kurangnya salah hanya 20 sahaja. Okey. Maknanya tak boleh lebih pada tu. Dan paling penting sekali, murid-murid kena skor 40 markah ke atas. Betul cikgu? Betul. Baik, kita nak berehat seketika cikgu. Dan selepas ini kita nak belajar pula bahagian B katanya cikgu. Betul. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Baik, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita nak mengambil tips daripada cikgu bagaimana untuk menjawab mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara bagi kertas 1. Tadi kita dah settle bahagian A dan sekarang ni cikgu bahagian B. Apakah tips yang boleh cikgu kongsikan kepada murid-murid kita di rumah sana?
Okey, so kita masuk kepada bahagian B. Okey, untuk bahagian B, apa yang murid kena tahu, bilangan soalan ada 4 soalan. Okey, dan setiap soalan menyumbang kepada 10 markah. Okey, dan ini akan membawa kepada jumlah markah sebanyak 40 markah. Okey, cadangan masa 75 minit kerana soalan bahagian B melibatkan aras sederhana dan juga aras tinggi. Okey, kemudian konstruknya adalah untuk memahami, okey, kemahiran mengaplikasi dan juga kemahiran menganalisis. Okey, kita sambung Baik, cikgu. Okey, ini adalah contoh format soalan bahagian B. Kalau murid nampak dekat sini, soalan 1 tapi dia ada pecahan 1 Roman yang membawa kepada 2 markah, 2 Roman membawa kepada 6 markah dan 3 Roman kepada 2 markah dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 10 markah. Okey, kita pergi kepada soalan contoh, soalan yang sama saya ambil. Okey, soalan yang pertama, rajah menunjukkan bahagian pemaipan tiup kuprum yang memerlukan kerja seal forcing dilakukan. Okey, soalan antara contoh, apakah tujuan seal forcing? Okey, dekat sini saya bagi jawapan proses menyambung 2 tiup kuprum dengan menggunakan root seal force yang membawa kepada 2 markah. Macam mana nak skor 2 markah? Okey, 2 markah dia merujuk kepada 2 fakta. Okey, jadi dekat sini fakta yang pertama, proses menyambung 2 tiup kuprum yang merupakan satu fakta dan akan memberikan satu markah. Okey, kemudian menggunakan root seal force. Okey, seal forcing mesti menggunakan root seal force. Kalau tak ada root seal force, tak akan terjadinya proses seal forcing. Jadi dekat sini akan menyumbang satu fakta lagi dan akan menghasilkan jumlah skor adalah 2 markah. Okey, so dekat sini murid kena tengoklah berapa markah dan berapa fakta. Okey, kita pergi terus. Okey, soalan seterusnya, soalan contoh, huraikan. Maksudnya kalau dah huraikan ni, maksudnya mestilah skema jawapan kita mesti panjang. Okey, tapi bergantung kepada berapa markah yang kita diberikan. Okey, 6 markah. Jadi dekat sini, bila kita tengok huraikan langkah kerja. Bila langkah kerja, kita mesti menggunakan kata kerja untuk menunjukkan proses kerja dilakukan. Jadi kalau kita nampak dekat sini, senarai jawapan yang saya bagi contohnya adalah bersihkan, kerja, betul? Kemudian pasangkan, nyalakan, okey, panaskan, letakkan, bersihkan. Maksudnya itu adalah proses kerja. Okey, bila murid bagi jawapan macam ni, automatik itu menunjukkan proses kerja yang murid lakukan. Okey? Okey, seterusnya mesti tulis jawapan dalam bentuk point. Okey, sebab pemeriksa senang untuk mencari jawapan murid. Okey, dan ini akan menyumbangkan kepada markah yang tinggi. Okey. Seterusnya, jumlah markah mestilah merujuk kepada bilangan fakta yang diperlukan. Jadi dekat sini kalau kita nampak ada 6 markah, maksudnya kita memerlukan 6 fakta, 6 point, betul. Okey. Dan yang paling penting sekali, ingat semula urutan kerja. Okey, maknanya kalau in case katakanlah macam kita dah buat amali dulu dekat sekolah, jadi murid itu akan membantu sebenarnya murid menjawab soalan. Okey, kita pergi kepada soalan contoh seterusnya. Okey, ini antara soalan-soalan yang boleh dikatakan kegemaran lah. Okey, 2 langkah keselamatan, langkah keselamatan. Okey, dekat sini soalan nyatakan 2 langkah keselamatan selepas. Kenapa saya tekankan selepas? Okey, maknanya jawapan mesti merujuk kepada situasi kerja. Jadi bila selepas, kalau kita nampak skema jawapan yang saya bagikan, pastikan injak oksigen dan asetilena ditutup semula selepas digunakan. Jangan terus menyentuh hasil kerja proses seal forcing selepas dilaksanakan. Dan pastikan tiup kuprum yang telah di seal force disejukkan dengan suhu bilik. Sebab kadang-kadang ada murid yang lepas dah buat seal forcing, dia pergi lalukan pula dengan air. Itu akan menyebabkan bahan kita melalui proses lindak kejut, akan merosakkanlah sebenarnya. Macam ni 2 markah, cikgu. Kalau kita bagi 3 jawapan, boleh ke macam tu, cikgu? Okey, katakanlah Aiman minta dekat saya 3 bakul buah contoh. Okey, cikgu. 3 bakul buah. Tapi saya bagi 4. Aiman suka tak? Sukalah, cikgu. Samalah dengan pemeriksa ni. Okey. Jadi kalau boleh, saya amat menggalakkan murid memberikan jawapan yang lebih. Okey? Okey. Jadi dekat sini, kalau saya tekankan selepas kerja dilakukan. Okey. Jadi dekat sini, murid mesti menulis langkah keselamatan yang bersesuaian dengan situasi kerja mengikut kehendak soalan. Langkah keselamatan kadang-kadang ada soalan dia minta sebelum,
ada yang semasa, ada yang selepas. Okey, jadi murid kena alert lah dengan benda tu. Okey, kemudian sama juga tuliskan dalam bentuk point dan jumlah markah adalah merujuk kepada bilangan fakta yang diperlukan. Okey, saya bagi soalan contoh seterusnya boleh? Boleh cikgu. Okey. Dekat sini gelung pemulak mempunyai mengalami masalah kotor. Okey, proses, nyatakan proses satu markah. Maknanya memang satu jawapan lah. Okey, jadi dekat sini jawapan dia adalah palm down. Apa palm down ni? Alamak, lupa. Tak boleh lah, tak boleh. Kena ingat semula. Okey. So, proses palm down. Okey, apa yang saya nak tekan dekat sini, murid mesti mengayakan diri dengan pengetahuan terminologi dan juga fakta. Maknanya murid kena ingat semula perkataan-perkataan ataupun kita dah belajar dulu. Contohnya proses swedging, flaring, kapit, pinch off, okey, kemudian mengecas, vacuum, semua tu ada banyak lagi sebenarnya. Okey. Okey, kita pergi ya, terus. Silakan cikgu. Okey, ini pun sama berdasarkan jawapan anda tadi selepas. Ya, ini pula soalan minta sebelum. Okey, kerja dilakukan 2 markah. Okey, jadi cadangan jawapan saya menggunakan abah-abah keselamatan. Tahu tak abah-abah keselamatan? Apa tu cikgu? Abah-abah keselamatan tu yang in case kalau kita nak pergi ke tempat tinggi untuk memastikan kira kalau jatuh, abah-abah keselamatan ni akan bagi sokongan. Macam tu. Baik cikgu. Okey. Seterusnya, meminta rakan bersedia mematikan unit penyaman udara setelah injap tekanan yang tinggi dan tekanan rendah ditutup. Kalau boleh, okey, dekat sini kalau kita nampak meminta rakan bersedia mematikan unit ni, sebenarnya proses pump down ni kesinambungan daripada soalan tadilah. Proses pump down sebenarnya adalah kita nak menghantar semua gas bahan pendingin ke unit luar penyaman udara. Sebab kita tak nak buang jimat kan. Okey. Jadi dekat sini kita akan menggunakan tolok pancarongga dan juga kekunci Allen untuk menutup alih keluar masuk bahan pendingin. Okey, jadi bila pemampat akan sedut semua gas, cuba bayangkan kita nak sedut ni straw, contoh straw kita minum, kita tutup hujung dia. Tak boleh sedut lah cikgu. Penat tak? Penat juga. Penat kan? Sama juga dengan ni. Jadi kita kena cepat-cepat matikan penyaman udara selepas semua bahan pendingin dah masuk. Inilah maksudnya kita kena tahu perjalanan kerja kita. Okey. Dan memastikan tolok pancarongga dan kekunci Allen yang akan digunakan dalam keadaan baik. Jadi apa yang saya nak tekan kat sini, jawapan tuliskan dalam bentuk point. Okey, kemudian alami proses kerja. Maknanya kita ingat balik kalau kerja pump down, yang pertama aku kena buat apa, yang kedua aku kena buat apa. Jadi dekat situ dia akan membantu murid memberikan jawapan yang baik. Maknanya kena bayangkan ke macam ni? Bayangkan kalau boleh, kalau in case kalau pelajar murid dah buat amali dulu, ingat semula. Okey, baik. Okey. Elakkan memberikan jawapan langkah keselamatan yang umum. Okey. Jawapan ni betul, tapi bila pemeriksa baca macam standard je jawapan dia kan. Macam itulah. Okey, yang pertama, memakai pakaian yang sesuai. Bila kita nak buat kerja, mestilah kita kena menggunakan pakaian yang sesuai. Itu memang dah secara umumnya. Okey. Yang kedua, mengikut peraturan bengkel. Jangan main-main dalam bengkel. Kita memang semua dah tahu kan. Okey, kemudian pastikan tidak bermain-main di dalam bengkel dan antara lain elakkan bergurau. Okey. So kalau boleh bagi jawapan yang mengikut situasi kerja. Okey. Kita baik, terus cikgu, itu ada markah ke tak ada markah tu cikgu? Ada juga. Okey, kalau nampak dekat sini ada 2 markah. Baik. Kan? Tapi saya bagi 3 markah. Okey, minta maaf. Okey, 3 markah. Jadi dekat 3 markah pula, 3 point, maaf. 3 point. 3 point. Tapi murid masih mendapat 2 markah. Baik. Okey, kalau boleh macam saya kata tadi, saya galakkan murid memberi jawapan yang lebih. Okey? Okey, kita terus. Okey, seterusnya huraikan langkah kerja menservis. Okey, macam tadi kita dah buat semua pump down tadi, kita dah matikan penyaman udara kan? Okey, jadi 7 markah ni perlu ada 7 fakta. Okey? Apa yang saya nak tekan kat sini sama juga. Kita kena tuliskan dalam bentuk point. Okey? Kemudian kayakan diri dengan pengetahuan urutan. Sebab pengetahuan urutan ni pun murid perlu ingatlah step by step. Okey? Langkah demi langkah apa yang murid perlu lakukan. Okey, kemudian gunakan kata kerja juga. Mesti menggunakan kata kerja. Okey? So kat sini sama juga membuka, menyembur. Okey, menunggu pula, tunggu. Okey, membilas, meluruskan dan mengeringkan. Okey.
Jawapan fakta yang lebih tidak mengganggu atau mengurangkan markah. Jadi dekat sini kalau murid tengok kan, mengeringkan sirip pemeluak menggunakan penghembus angin. Tak pasang pun bagi kan. Jadi murid nak katakanlah murid ekstra rajin kan. Jadi murid bagi jawapan yang ke-8, memasang semula bahagian unit luar. Kemudian lagi murid memberikan jawapan melakukan uji lari. Jadi dekat sini ada 9 fakta tapi murid masih mendapat 7 markah. Okey? Baik, cikgu. Terus ya. Okey, ini pula soalan melibatkan kerja mengesan kehadiran arus elektrik yang mengalir melalui satu litar hidup. Okey, langkah keselamatan peralatan yang perlu diamalkan. Ada tak dicakap sebelum? Ya, cikgu. Tak ada kan? Tak ada. Semasa pun tak ada, selepas pun tak ada. Dia maknanya kita boleh buat mana-mana pun boleh, cikgu. Betul. Jadi bagi langkah keselamatan yang bersesuaian dengan situasi kerja. Okey, jadi contoh dekat sini, elakkan tangan daripada basah. Okey, sebab kalau ke tangan basah, kita pergi pula pegang dekat soket alih keluar 13 ampere, jadi apa? Tegak rambut, cikgu. Okey, kemudian memastikan peralatan pengujian dalam keadaan baik dan juga pastikan switch off terlebih dahulu. Ini adalah contoh langkah-langkah keselamatan. Okey, sama juga satu markah untuk satu fakta. Okey, berikan langkah keselamatan diri, peralatan mesin dan tempat kerja yang bersesuaian dengan situasi kerja. Okey? Okey, saya terus ya? Silakan, cikgu. Okey, kemudian soalan seterusnya, huraikan langkah kerja mengesan kehadiran. Okey, murid kena bagi pula step by step, langkah demi langkah kerja kehadiran arus elektrik 7 markah. Okey, dekat sini apa yang saya nak tekankan, soalan yang melibatkan pemasangan ataupun kerja menservis ataupun baik pulih mestilah dimulai dengan matikan bekalan kuasa ataupun off switch dan juga diakhiri dengan uji lari ataupun tutup semula, tapi bergantung kepada situasi kerja. So kalau kita nampak dekat sini, saya bolkan off merah, off switch dengan tutup semula switch. Okey? Baik, cikgu. Jadi ini di antara soalan yang ada untuk bahagian B, cikgu kan? Betul. Baik, jadi murid-murid kena kenal pasti markah yang diberikan dan berapakah jawapan ataupun fakta yang perlu diberikan dalam jawapan tersebut. Baik, cikgu, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Baiklah, bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Terima kasih murid-murid terus bersedia nak dapatkan tips daripada guru kita pada hari ini dalam mata pelajaran menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara bagi kertas 1. Lebih mencabar untuk segmen kali ini, cikgu. Okey, kita sambung Okey, untuk soalan seterusnya, ini adalah contoh soalan yang melibatkan pengiraan. Okey, jadi sebenarnya ini yang boleh memberikan markah yang lebih lah untuk murid kita. Okey, jadi dekat sini macam saya kata tadi, soalan bahagian B dia ada pecahan-pecahan yang membawa kepada 10 markah. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Nyatakan 3 fungsi kipas pengudaraan. Jadi ada 3 markah dan murid mesti memberikan 3 fakta. Okey. Dan dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah pengetahuan fakta murid diuji. Jadi murid kena ingat macam mana, apakah fungsi, contohnya contohlah saya bagi fungsi penyaman udara itu sendiri apa. Kemudian contohnya fungsi laras suhu. Jadi murid kena ingat setiap fakta-fakta yang telah dipelajari. Okey? Okey, kita sambung ya. Silakan, cikgu. Okey, seterusnya soalan, lokasi A dan B telah dicadangkan untuk dijadikan tempat pemasangan kipas pengudaraan tersebut. Okey, soalan macam ni kemungkinan ada keluar. Okey, tentukan lokasi manakah yang paling sesuai dan nyatakan satu sebab atas pemilihan tersebut. 2 markah. Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini, murid selalu skip dekat lokasi pilihan. Okey, jadi dekat sini apa yang perlu diingatkan, jangan lupa tulis jawapan sebab okey, kalau kita nampak dekat sini ada 2 markah. Okey, 1 markah adalah untuk lokasi pilihan. Okey, kemudian 1 markah lagi adalah sebab pemilihan. Okey, jadi dekat sini sebab pemilihan, murid mesti memberikan jawapan yang bersesuaian dengan isu kita lah. Okey, contoh kat sini kalau Aiman tengok, kita dekat dalam mana ni? Dalam kipas pengudaraan tu, cikgu. Dalam? Nampak tak? Ya, cikgu.
tandas. Oh, Kan? tandas cikgu. Okey, tandas. Saya pun nampak macam aircon tu. Okey, so, kalau yang ni, kalau kita nampak ni singki, Aha. ini tandas lah. Yang ni tak mandi semua tu kan. Oh. Okey. Jadi dekat sini murid perlu memberikan jawapan yang bersesuaian. Okey. Jadi dekat sini contoh jawapan yang saya bagi adalah dekat dengan punca bau yang tidak menyenangkan. Okey. Okey, kita sambung terus Boleh cikgu? Okey. Ini adalah soalan pengiraan. Okey, jadi apa yang perlu diingatkan adalah, okey, kita tengok soalan dulu. Kirakan CFM. Apakah CFM? Murid kena ingat Cubic feet per minute. Okey, maknanya berapa kapasiti ruang tu untuk kipas pengudaraan keluarkan. Okey, ruang bilik mandi tersebut jika diberi tinggi persamaan dengan 11 kaki. Jadi, murid kena ingat CFM adalah panjang kali lebar kali tinggi bahagi dengan 7.5. Apa yang saya nak tekankan di sini, murid mesti menghafal formula CFM. Okey? Dan jangan lupa bawa kalkulator. Kalau tak, murid sekarang kiralah pakai tangan kan. Okey, baik cikgu. Ini formula untuk CFM panjang kali lebar kali tinggi bagi 7.5. Baik cikgu. Mungkin ada formula lain tak cikgu untuk kita nak kira berapakah pengiraan bagi HP yang bersesuaian untuk satu-satu ruang tu cikgu? Okey, ni kalau saya nak terangkan terlampau panjang sebenarnya. Ya, cikgu. Tapi murid kena, sebelum peperiksaan kiranya kena bersedia jugalah untuk pengiraan berapa horsepower yang akan digunakan dalam ruang. In case kata kalau soalan keluar lah. Okey, so kena ingatlah 1 horsepower bersamaan dengan 9,000 BTU, British Thermal Unit. Panjang lagi cerita dia. Okey. Jadi kalau boleh luangkan masa sehari, ulang kaji tentang soalan pengiraan. Okey, kita teruskan. Baik cikgu. Okey, seterusnya soalan, apakah langkah keselamatan semasa melakukan kerja pemasangan kipas pengudaraan? Apa yang saya nak tekankan dekat sini, murid mesti memberikan langkah keselamatan diri, peralatan, mesin dan juga tempat kerja yang bersesuaian dengan situasi kerja bergantung kepada keadaan sebelum, semasa dan selepas. Tapi kalau kita nampak dekat sini, dia adalah merujuk kepada semasa. Jadi murid kena ingat baliklah, kena faham macam mana perjalanan kerja. Jadi dekat sini kita nak pemasangan kipas pengudaraan, kan? Jadi kita ada kena kerja pemotongan semua tu. Jadi kat sini, apa cadangan jawapan adalah memakai goggle dan juga alat pelindung telinga. Goggle untuk apa? Untuk melindungi mata. Alat pelindungan telinga untuk melindungi telinga kita ketika kerja memotong lubang pada dinding mengikut garisan yang dibuat. Nampak tak jawapan dia begitu mantap sekali. Okey, seterusnya melakukan kerja pemotongan dengan berhati-hati bagi mengelakkan mata pemotong daripada patah. Ini adalah melibatkan keselamatan peralatan. Okey. Boleh kita terus? Boleh cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ini pula adalah soalan melibatkan keusahawanan. Okey, jadi kalau murid nampak dekat sini, ada catat alih. Okey, organisasi syarikat ABC Holding Sdn Berhad. Okey, ada pengurus besar X. Bawah X ada jurujual. Y ada kerani akaun, kerani pentadbiran, semua itulah. Okey, jadi soalan dekat sini nyatakan jawapan yang sepatutnya di X dan Y. Jadi murid perlu mengingati dalam struktur organisasi syarikat apa yang perlu ada. Okey, jadi kat sini jawapan pengurus pentadbiran dan juga pengurus pentadbiran dan juga pengurus perniagaan. Okey, kemudian terangkan tugas dan peranan bagi jawatan yang berikut. Okey, yang ini ada 8 markah. Murid mesti memberikan jawapan yang betul. Jadi maknanya kena ingatlah apa peranan masing-masing. Okey. Baik cikgu, maknanya untuk keusahawanan ni di antara soalan yang mesti ada dalam peperiksaan ke cikgu? InsyaAllah. Saya tak boleh nak kata ya, saya tak boleh kata tidak. Jadi murid mesti kena bersedia dengan sebarang soalan. Okey, baik cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey, di akhir sedih pula kan. Okey, di akhir konklusi, apa yang saya nak tekankan dengan murid adalah yang pertama sekali, kenal pasti kehendak soalan. Okey, yang kedua, pastikan jawapan dijawab pada ruang yang disediakan. Yang ketiga,
hafal formula yang berkaitan. Macam tadi saya bagi tahu CFM. Okey, kemudian huraikan jawapan bergantung kepada markah yang diberikan. Okey, kemudian langkah keselamatan mestilah perlu bersesuaian dengan situasi kerja dan elakkan langkah keselamatan yang umum. Pakai pakaian yang bersesuaian. Contohnya, elakkan bergurau. Tak nak. Bukanlah tak nak, boleh jawapan tu. Tapi kalau boleh, bagi yang lebih spesifik dengan situasi kerja. Macam tu. Okey. Kemudian ingat semula langkah prosedur kertas 7108 palang 2. Iaitu kerja amali yang kita dah lakukan semasa persekolahan. Masa sesi persekolahan kita dah buat kan. Ingat balik cuci penyaman udara, kita angkat, kita pasang pelat pendakap. Macam itulah semuanya. Okey. Dan akhir sekali, ini saya sangat-sangat tekankan. Jika jawapan yang ditulis salah, hanya potong dengan satu garisan sahaja. Kenapa? Contoh kalau kita potong satu garisan sahaja, kita akan nampak lebih kemas berbanding kalau kita potong macam ni. Tak nak. Kemudian kalau boleh, elakkan penggunaan liquid paper ataupun correction tape tu. Sebab saya rasa bila kita menggunakan liquid paper contohnya, jawapan akan nampak lebih comot. Saya tak suka. Macam itulah. Maksudnya caranya adalah untuk menggunakan satu garisan saja, cikgu? Ya, saya galakkan kita ambil pembaris lah kalau boleh. Kalau dah rasa kita tak boleh, garisan kita tak lurus, ambillah pembaris, potong sekali sahaja. Cukup. Okey, baik cikgu. Saya ada soalan lah nak tanya kat cikgu berkaitan dengan langkah-langkah keselamatan tadi yang cikgu tunjukkan. Ada ayat-ayat bagaimana kita nak menentukan keselamatan tadi. Bagi murid-murid yang mungkin ada sedikit masalah nak buat ayat panjang-panjang tu, cikgu, ada tak tips daripada cikgu untuk nak orang kata buat ayat yang ringkas dalam menentukan seperti soalan tadi cikgu, berikan langkah keselamatan diri, peralatan, mesin dan tempat kerja yang bersesuaian dengan situasi kerja sebelum, semasa dan juga selepas. Mungkin ada tips daripada cikgu nak tulis dengan ringkas. Boleh cikgu? Ini kalau pengalaman saya lah. Anak-anak murid saya biasanya bila nak melakukan sesuatu kerja, contohnya kimpalan, saya memang akan ingatkan murid saya tentang keselamatan apron, contohnya kan, pemakaian sewaktu untuk welding, contohnya untuk kipalan. Jadi murid-murid perlu mengingat semula apa peralatan yang berkaitan. Kemudian murid juga perlu ingat kalau buat macam ni apa jadi. Tulis kata kunci sebaiknya. Jadi itu lebih mudah lah cikgu, ya? Betul. Untuk mengingati bagaimana untuk menulis jawapan tadi. Baik cikgu, saya ada satu soalan lagi. Boleh cikgu? Takut. Berkaitan dengan langkah-langkah menservis dan sebagainya, cikgu. Kalaulah murid-murid ni dia terlangkau satu langkah ataupun dia tertukar kedudukan salah satu langkah ni, mungkin ada nasihat daripada cikgu untuk bagi jawapan proses menservis dan sebagainya, cikgu. Contohnya lah, katakan kalau kerja mengecas bahan pendingin kan. Kita memang ada setiap aturan dia, setiap langkah dia. Tapi kalau kata kita buat daripada atas kan, tapi kita tulis tengah dulu. Macam mana? Boleh ke tak? Kalau ikutkan urutan, ikut urutan tak? Tak itulah ikut tidak kan. Jadi jawapan mesti kena ikut urutan. Lepas tu kalau boleh, murid-murid tolong ingat semula kaedah mengecas bahan pendingin. Kemudian fungsi komponen asas kitab penunjukan, pemampat, pemeluap, penyejat, peranti pemetiran. Kemudian 4 kaedah mengecas bahan pendingin. Ingat semula apakah kaedah-kaedah mengecas bahan pendingin. Ada 4. Berat bahan pendingin, mengikutkan kaedah tekanan, suhu dan juga ampere. Jadi murid-murid mesti kena, itulah saya kata, kena study juga, kena belajar, kena ingat semula apa yang kita dah buat. Dan yang terbaik sebenarnya bila kita buat, masa kita buat amali dahulu, itu adalah sebenarnya gambaran jawapan yang ada dalam peperiksaan. Jadi murid-murid yang fokus dalam kelas amali tu rasanya mudah untuk dia jawab soalan peperiksaan cikgu. Betul. Kan? Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada guru kita Cikgu Siti Nur Faridah binti Hassan atas tips ataupun panduan menjawab soalan yang diberikan kepada kita. Terima kasih banyak cikgu. Dan kepada murid-murid, jangan lupa buat latihan tau. Ya, kita kembali lagi dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.